Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa nama saya pengalaman kisah Misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? dia menari tu dia terpanjang-panjang macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okey guys, malam ni tetamu kita setelah 1 dan 2 telah dilancarkan videonya. Siapa? Sebelum tu, Syuk masuk. Cerita kalau nak lebih-lebih pun nama dah ada kat bawah macam biasalah kan. Wak Wak ni orang kata cerita dia luar biasa, dan aku rasa di antara yang memang terpaling luar biasa lah cerita dia. Dan teruja lah aku hari ni. Macam biasa aku awal-awal mesti teruja punya kan. Tapi sebelum tu, yang mana komen part 1, part 2 kan, aku mengingatkan sekali lagi kepada korang. So segala cerita yang dikongsikan di dalam Santai Chill ini adalah orang kata sebagai hiburan, dan jadikan benda ni sebagai pengalaman dan iktibar kepada korang semua. Jangan terlalu taksub, jangan terlalu orang kata ini jangan. Jangan. Yang komen yang baik-baik lah. Betul. Dan jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana subscribe, thank you so much. Dan jangan lupa juga untuk follow kita punya TikTok. Lagi satu yang paling penting, yang mana korang nak share story cerita seorang korang, bolehlah klik link di bawah ataupun WhatsApp nombor yang telah disediakan di ruangan description. Okay guys, malam ni aku pun dah tak sabar. Tapi sebelum tu, kita minta lah kan, Wak diperkenalkan diri untuk kepada viewer yang baru masuk dalam channel ni. Boleh perkenalkan diri dulu ya Wak? Okey, Assalamualaikum semua. Saya Wak, berasal daripada Puchong. Dan saya dapat nama Wak ni adalah disebabkan saya punya orang tua ni keduanya berasal daripada Indonesia. Dan itulah dapat nama Wak ni lah. Boleh kita cakap ni wakil tunggal Indonesia Ya. Okey, untuk kepada korang semua, cerita yang sebentar lagi ni adalah kesinambungan untuk part 1, part 2. So korang takkan faham kalau korang tak tengok part 1, part 2. Jadi yang korang kena tengok dulu, baru korang faham cerita yang akan diceritakan sebentar lagi. Okey Wak, aku dah tak sabar nak dengar kata kejadian yang sebenar-benarnya selepas dah rehearsal 2 kali ni. Okey. Jadi sebelum saya nak ceritakan tentang ilmu-ilmu yang ataupun sambungan sebelum ni, saya nak terangkan sedikit tentang agama di tanah Jawa ya. Okey. Jadi untuk pengetahuan, mungkin untuk orang kata pengetahuan yang mungkin belum tahu lagi di luar sana, mungkin ramai yang berfikir Jawa ni agama dia yang pertama-tama adalah Hindu ataupun Buddha. Tapi sebenarnya bukan. Dia agama yang pertama adalah Kapitayan. Kapitayan. Agama Kapitayan ni dia bermaksud kepada Tuhan itu tidak nampak. Faham? Dia dalam bahasa Jawanya tan keno kinoyo ngopo, maksudnya Tuhan itu tidak tidak boleh digambarkan seperti apa, tidak boleh melihat dan tidak boleh dirasai seperti apa. Itulah dia. Berat. Selepas itulah baru adanya agama Hindu, Buddha, dan agama Islam ni dimasukkannya oleh Syekh Shubakir, yang mana dia tu dia ada berlawan dengan orang kata Sabda Palon ataupun jin penguasa tanah Jawa ni. Itu memang famous lah.
Itulah maksudnya Syekh Shubakir dan baru seterusnya Wali Songo dan yang lain-lain lah. Okey, jadi cerita untuk sambungan yang part 3 ni. Untuk beberapa minggu Wak di rumah Mbok, dan malam hari Isnin Wak ditelefon oleh dengan Mbah tadi. Okey, jadi Mbah pun bagi tahu. Dia tanya dengan Wak lagi sekali kan. Dia bagi tahu betul ataupun tidak nak pergi ni kan. Sebab ini ujian dia bukan yang senang-senang. Orang kata boleh ambil macam kita ambil buah, dia kata. Dan dalam bahasa, lepas tu dia bagi tahu dalam bahasa Jawa juga, lamun siro turung wikan kadang ngiro pripati, cuba tulunan siro pripati. Maksudnya, kalau engkau belum mengetahui alam pribadi engkau ataupun diri engkau sendiri, jadi tanyakanlah dengan yang mengetahuinya. Maksudnya belajarlah lagi kan. Maksudnya kalau kita terlalu confident tapi kita tak tahu dalam diri kita ni apa benda, kita ni macam mana kan. Tapi kita confident macam nak pergi je, nak okay follow je kan. Padahal kita tahu kita ni tak tahu diri kita ni macam mana. Itu salah dia kata sebenarnya. Patutnya belajar lagi. Maksudnya jangan terlalu rushing ataupun terlalu cepat nak ambil ilmu ni kan. Dan selepas itu hari demi hari dia dah selepas telefon tu dia bagi tahu, nasihatkan lagi sekali. Dan waktu tu Wak memang sangat semangat. Kita rasa macam tak apa lah, lantak lah kan. Kita pun follow je lah sebab benda dah jalan kan. Benda dah berjalan. Mbah pun bagi tahu, ya wis lek koyok ngono sampean tunggu wae lah kan. Maksudnya tak apa kalau macam tu, kau tunggu nanti sampai hari yang Mbah bagi tahu, Mbah akan datang. Jadi dipendekkan cerita, Mbah datang. Dan macam biasalah malam Jumaat akan menjadi dia punya hari dia. Dan kita ada dalam Jawa ni, kita ada kalender kita sendiri. Jadi kita akan mengikut kalender itulah. Jadi Wak punya kampung ni kan, orang tua Wak punya kampung ni, Blitar ni, ayah ni, dia berdekatan dengan Gunung Kelut. Ada satu gunung tu nama dia Gunung Kelut. Jadi Mbah kata jom kita pergi ke Gunung Kelut. Jadi Wak fikir pergi kita ingatkan pergi naik motor ke naik kereta kan. Sebab kita tahu distance tu jauh. Dia ambil masa dalam kalau jalan kaki confirm memang 4-5 jamnya. Jauh, memang jauh. Tapi kalau naik motor tu sekejap je lah kan. So bila Wak fikir ya betul kan. Jadi okey tak apalah, fikir naik motor ke naik kereta ke apa semua. Jadi tahu-tahu dia jalan kaki. Jadi kita daripada Wak dengan dia ni berdua saja jalan kaki lah. Kita berjalan. Dalam tak sedar, rupa-rupanya Wak dah sampai dekat sana, Gunung Kelut tu. Sekejap je lah. Dalam tak sedar tu rasa macam, serius Wak cakap, kita tak rasa penat, tak rasa macam apa orang kata sesak nafas ataupun berdengus-dengus kan. Tak ada langsung. Rasa macam macam jalan pergi rumah jiran pula. Jadi Wak rasa macam dah sampai ke, sebab time tu Mbah dia tepuk Wak punya bahu kan. Lepas tu Wak cakap macam kenapa dah sampai ke. Jadi dia kata dah sampai ni. Jadi dah sampai dekat kaki gunung tu. Semasa dah sampai kaki gunung tu, dekat bahagian kanan Wak ni, atas pokok ni ada banaspati. Hantu, ada satu jin ni nama dia banaspati. Banaspati ni kalau dalam orang Melayu kita ni panggil apa, yang berapi tu apa nama dia? 7. Bola api tu yang berapi tu, yang suka terbang-terbang tu. Jadi benda tu dia ada, selalunya kalau kita tengok kadang-kadang benda tu dia akan selalu lari-lari kan. Tapi ni dia macam dah tahu kehadiran Wak dekat situ. Jadi dia stick dekat situ je, kat pokok situ je. Dia tunggu. Jadi Mbah ni kata tak apa, dia jalan je. Dia akan ikut kita. Jadi Wak rasa macam dia ikut kita biar betul ni kan. Ikut kita, benda ni bukan rasa macam macam tak kena je kan. Jadi memang betul benda tu memang dia dari satu pokok ke pokok dia terbang lah macam tu kan. Dia follow je. Jadi dalam buat naik ni dah sampai ke gua. Dan dekat gua tu Mbah bagi salam. Assalamualaikum. Lepas daripada tu ada yang nyahut daripada dalam, Waalaikumsalam.
Wak fikir mungkin dah ada yang lain lah. Kita masuk time tu dengan apa orang kata ada pacak apa api obor obor lah, panggil obor lah senang kata. Ada pacak obor kat dalam tu. Semua memang dah prepare segalanya. Jadi dekat dalam tu ada 2-3 orang berpakaian putih, kan, memang full set pakaian putih. Cuma daripada Wak saja yang berpakaian jauh dengan belangkonnya, topi belangkon kan. Mbah memang berpakaian putih. Jadi Wak pun okey, kita standby. Dan ni agak nervous saya nak ceritakan ni kan. Jadi masa dalam gua tu dia ada macam laluan anak sungai tau, macam ada laluan air tu. Dekat situ yelah kita budak-budak, kita tak tahu apa-apa lagi kan time tu kan. Yang kita tahu okey, nak benda tu je kan. Jadi Wak ni diujinya dekat situ ada seketul emas tau. Dia macam emas tapi macam batu lah, macam tu, cebisan emas kan. Jadi kita ni rasa macam wish, emas ni kan, rasa macam boleh tahan besar dia lah kan, boleh tahan besar. Jadi Wak rasa macam macam mana nak ambil ke tak. Ni sementara yang lain-lain ni, Mbah dengan lagi 2-3 orang ni, dia tengah tak tahu dia tengah bor apa. Jadi Wak pun pusing. Wak ambil lah. Wak ambil, Wak simpan dalam poket. Jadi Wak buat macam tak ada apa je. Wak buat macam tak ada apa. Jadi Mbah tadi kata okey, sekarang kamu hamparkan tikar tu, kamu duduk dekat atas situ. Jadi duduk kat atas situ, dia kata, betul kamu ni nak betul-betul ni, dia kata. Dia tengok muka saya, Mbah tengok muka saya memang sangat serius. Dia rasa macam betul ke budak ni kan. Sebab time tu obor tu memang kita akan padamkan, diorang akan padamkan obor tu. Jadi memang keadaan time tu dia punya gelap, dia memang lagi gelap daripada dalam bilik tu, dalam bangsal belakang rumah Wak punya kebun tu kan. Jadi Mbah pun cakap, kalau kamu betul-betul teruskan. Dia kata, kalau ada nampak apa-apa, kalau ada yang panggil, jangan pergi kat sana. Jangan pergi, sebab ini semua ujian. Dia kata, apa yang kamu duduk dekat dalam ni sekarang ni, apa yang kamu buat, segalanya adalah ujian. Jadi jangan mengecewakan, dia kata. Jadi saya pun Wak pun ikut saja dengar. Okey, dan kita start. Jadi obor pun dipadamkan. Mbah pun dia pun ambil posisi dia, baca lagi, kita berzikir kan. Dalam masa kita berzikir ni, Wak punya poket ni, dalam dekat poket yang tadi emas tu kan, dia terbakar tau. Emas tu kat dalam poket Wak ni terbakar. Jadi dia mula-mula panas. Wak rasa macam apa benda yang panas ni kan. Lepas tu tahu-tahu memang terbakar. Jadi Wak cepat-cepat Wak menjerit kan. Wak menjerit terus. Mbah tadi bagi tahu, ambil air kan, dia bagi tahu dengan beberapa orang tadi. Jadi air tu disimbah lah dekat api tadi kan. Lepas tu memang berlubang lah orang kata kan. Kita keluar daripada gua tu memang berlubang. Mbah tanya saya, kamu ambil apa? Mana ada ambil apa-apa kan. Kita tak mengaku sebab kita takut time tu kan. Kita takut macam Mbah marah kita ke macam mana kan. Kita tak mengaku. Jadi Mbah ni dia diam. Dia tengok muka Wak ni, dia tahulah ini kencing punya budak ni, dia kata kan. Macam aku tak tahu dia. Jadi dia kata, kamu duduk balik. Dia kata, kamu duduk balik, betulkan balik niat kamu tu. Dia kata, kamu datang sini bukan buat main-main. Dia kata, okey, Wak pun ikut. Dalam Wak ikut ni, saya dah berzikir apa semua kan. Ujung dalam gua ni dia pasti ada penghujung dia. Dan Wak duduk ni boleh dikatakan agak dalam, tapi dia tak sampai ke penghujung gua tu. Okey, jadi daripada penghujung gua ni, Wak dengar ada tapak kaki berjalan, tengah berjalan
pergi ke arah kita ni. Okey. Wak cuma wallahu alam lah. Wak tak tahu sama ada itu dalam keadaan kita Wak sedar ataupun tidak. Cuma yang Wak ingatnya Wak memang dengar itu. Okey, dan tapak kaki tu berjalan, dia slow je. Macam orang tengah berjalan biasa je. Dan dalam tengah kita fokus dengan ritual kita ni, tapak kaki tu dia stop, dia lalu depan Wak tapi dia stop dekat sebelah Mbah ni. Jadi Mbah ni dia Wak dengar dia cakap minta izin, dia kata ni ada lagi satu cucu, dia kata cucu ni nak belajar, jadi jangan diganggu. Lepas tu tapak kaki tu berjalan semula pergi dekat Wak ni. Jalan relax je kan. Satu betul-betul dia stop depan Wak. Jadi dia stop dekat depan Wak ni, kita confirm, biarpun kita tahu kita ada ilmu sedikit-sedikit lah kan, tapi kok memang gelabah lah. Memang time tu Wak tak tahu kenapa dia punya gelabah dia lain macam, sebab yang kita tahu ini memang yang final punya kan kononnya. Lepas daripada tu Wak punya kepala ni diusap tau. Ada tangan yang mengusap kepala Wak ni. Okay. Kepala Wak ni diusap macam dia tengah usap kepala baby. Jadi Wak time tu berbulu roma memang terus berdiri. Terus rasa macam Allah Akbar, rasa macam ni pun tengah cerita dia menggigil ni. Jadi sambil kepala kita diusap ni, Wak meremang. Lepas tu kita terus macam ni tangan siapa pula ni kan. Tapi kita dapat rasa itu memang macam tangan manusia. Bukan tangan hantu ke pontianak, tak ada, memang tangan manusia. Lepas tu yang Wak dapat rasa hawa, orang kata hawa yang sangat-sangat sejuk, macam aircon kan. Macam aircon. Sedangkan dalam tu, time tu pun kita agak berpeluh juga. Tapi sampainya sosok ni dia datang dekat Wak, sangat-sangat sejuk. Dan dalam Wak takut ni, tiba-tiba Wak terus jadi tenang tau. Wak terus jadi macam tak boleh ni dia. Wak dah set dalam hati tak boleh jadi macam ni kan. Kita nak kena teruskan ni. Tahu-tahu kita dalam masa Wak dia usap kepala Wak sangat tenang. Lepas tu suara ni dia cakap dengan Wak, suruh buka mata. Dia kata buka mata, jangan takut. Jadi Wak pun buka. Masa Wak buka, Wak tengok ni sosok, orang kata dia dalam baya-baya umur 30 tau. Umur 3 hampir ke 40. Dan dia punya, tak tahulah nak kata bunian pun tak tahulah nak macam mana kan. Atau mungkin tu bunian ke, ataupun apa ke, ataupun penjaga ke. Mungkin yang Wak rasanya mungkin dia penjaga gua tu. Jadi yang sosok tani ni, dia tengok Wak, muka dia sangat bersih, sangat-sangat bersih. Dia tengok Wak dan dia senyum. Dia kata kalau tak boleh jangan teruskan. Dia bagi tahu, dia nasihat dengan Wak, dia bagi tahu kalau tak boleh jangan teruskan. Time tu Wak rasa macam okey, kalau mungkin ada yang tertanya kan, time tu bukan obor dari padam kan tu, mestilah lagi gelap kan, betul tak? Kan? Tapi yang masa Wak buka mata ni, yang kita nampak depan mata Wak ni, keadaan kita dalam keadaan yang terang tau. Dia terang. Dia macam ada lampu dekat dalam gua tu yang memang kita boleh nampak dia. Itu ya, Wak nak jelaskan lah. Mungkin ada yang fikir bukan sepatutnya obor dah terpadam tapi dah gelap kan. Jadi Wak macam itulah yang Wak nampaknya kan. Selepas daripada tu, Wak senyum balik dengan dia. Wak cakap secara tak langsung ni dalam bibir ni, Wak cakap Wak memang tak yakin. Wak cakap Wak memang tak yakin. Secara automatik ni tak tahu kenapa kan, terus cakap saya memang tak yakin. Jadi yang sosok orang tadi tu dia bagi tahu tak apa, sudah, dia kata jangan berat, dia kata ni
kan. Berat. Lepas tu dia usap kepala saya lagi, dia senyum. Dia senyum, lepas tu dia jalan. Dia jalan sampai ke ujung gua tu kan. Selepas tu Mbah datang dekat Wak ni, dia bagi tahu. Dia weh, lek koyok ngono sampean ora usah cupuk ilmu ni. Maksudnya kalau macam itu kamu dah jangan ambil ilmu ni. Jangan diteruskan lah maksudnya kan. Sebab yang sosok tadi dah bagi tahu, sebab Mbah sendiri nampak kan, dia obviously lah dia akan nampak apa dan dengar apa yang ceritakan tadi. Selepas yang dah dibagi tahu tadi tu, Mbah pun cakap dah kita keluar, jangan teruskan. Kita pun keluar. Okey, dalam kita keluar ni dekat pintu gua ni kan time tu kan kita perginya malam kan. Kita keluar, kita masuk pun sekejap je, memang sekejap je. Dan keluar yang Wak memang tak perasan pun dekat situ ada perkampungan tau. Tak sedar pun langsung memang kat kiri kanan tu ada perkampungan. Itulah yang Wak cakap, Allah alam lah tadi yang Wak jumpa tu sama ada berupa bunyian ke ataupun jin ke ataupun macam mana kan. Jadi dalam Wak keluar daripada gua tadi, berjalan dengan Mbah ni, sambil Mbah ni pun dia ada bising juga dengan Wak kan. Dia kata kenapa tak cakap awal-awal kan, kalau tak yakin jangan macam ini kan. Sebab mungkin daripada Mbah ni dia mungkin ada guna dia tenaga batin dia lah kan, untuk sampai ke orang kata nak menolak Wak ni, untuk push ke sampai ke tahap atas ni kan. Okey, dalam masa Wak tengah berjalan ni, turun daripada gunung ni, Wak ni kita terpana tau. Kita rasa macam wow, cantiknya kampung ni kan. Tengok kiri kanan dengan pakaian orang Jawa yang sangat-sangat orang kata tradisional lah kan. Dan selepas daripada itu ada satu perempuan ni, dia tengah bawa air kan, nak kata macam tong lah, tapi dia daripada tanah liat tu kan. Awak tak tahu nak describe macam mana. Cuma dia bawa atas kepala dia ni kan, sambil dia bawa ni atas kepala air tu kan, ada tumpah-tumpah sikit. Dia jalan sebelah Wak kan. Wak tengok dia sangat cantik perempuan tu. Dan perempuan tu tengok Wak, dia senyum. Dia senyum, lepas tu dia naik atas. Wak, kita ni sambil kita turun lah kan. Sambil kita turun lagi, dekat bawah tu lagi sekali Wak nampak dia. Wak nampak dia. Lepas tu Wak rasa macam macam tak kena kembar kot. Wak cakap kan, kembar kot. Jadi rasa ya betul kan. Sebab perjalanan daripada gua tu nak ke bawah tu memang take time lah kan, memang take time. Jadi Wak rasa macam mungkin lain kot. Sebab Wak rasa macam perkampungan tu mungkin orang asli ke ataupun macam mana kan. Turun lagi sekali, nampak lagi sekali kan. Turun lagi sekali, sampai yang kelima kali ni Mbah bagi tahu jangan tengok belakang. Apa tu? Dia kata jangan tengok belakang. Sebab Wak tengok, cuma kita tengok macam okey, sekilas dah, kita tak tengok belakang pun kan. Jadi Mbak cakap jangan tengok belakang. Jadi kita ni bila orang melarang lagi kita nak tengok kan. Betul. Mbak pun jalan ke depan dulu. Okey, Mbak pun jalan ke depan dulu dengan 2-3 orang tadi. Kita ni ikut belakang kan, belakangan dia orang. Jadi Wak curi-curi lah tengok kan. Rupa-rupanya yang tadi, yang perempuan yang Wak nampak tu, rupa-rupanya pocong. Alah, ini art berat. Okey. Betul, memang betul macam apa, memang art beratnya lah. Jadi Wak rasa macam apa punya function ni kan. Kau berapa kali kau bagi aku nampak, lepas tu mula-mula lawa, lepas tu aku pusing belakang ni pocong pula kan. Pocong tu betul-betul dia berdiri depan, memang menghadap Wak ni. Kan dia dekat atas Wak kat bawah. Wak terus jadi macam terkaku tau. Jadi macam jam. Wak jam tengok dia kan.
lepas tu dengan aduh, nak describe muka dia sangatlah hodoh. Sangatlah hodoh. Dan waktu time tu memang menggigil lah. Memang dah terkencing sikit-sikit lah dalam seluar tu kan. Memang terkencing sikit-sikit lah dalam seluar. Rasa macam memang ini dah basah seluar aku kan. Buat tengok lepas tu yang Mbah punya pengikut tadi tu, dia terus datang, dia tarik wak. Lepas tu wak terus tak sedar. Dia dalam masa dia tarik wak tu, wak terus out. Tahu-tahunya keesokannya wak bangun kan. Wak bangun, ini dah dalam bilik mbok ni kan. Kenapa ni kan? Sebab wak fikirnya tadi kita ada dekat Gunung Kelut je tadi kan. Jadi wak bangun. Wak bangun dengan kepala yang sangat sakit, pening tau. Bangun je rasa macam berpinau mata dengan peningnya, na'udzubillah. Lepas tu tengok kiri kanan semua dah, family semua dah duduk kat tepi wak ni kan. Tepi katil ni. Jadi mbok pun sambil duduk tepi wak ni, dia bangunkan wak pelan-pelan. Lepas tu kata, macam mana, dah okey ke kan. Lepas tu wak pun bagi tahu lah kita sakit kepala apa semua. Jadi wak pun tanya kenapa, apa jadi kan. Sebab yang rasanya wak masih dekat Gunung Kelut tu, kenapa tiba-tiba boleh ada sampai dekat bilik mbok ni kan. Jadi mbok pun terangkan apa yang Mbah ceritakan dekat mbok tu kan. Rupa-rupanya yang masa wak nampak tu, wak tu sedang, orang kata masa yang beberapa kali sebelum tu lah, sebelum dia nampakkan identiti dia yang betul-betul ni, dia tengah bermain mata dengan wak. Jadi dia tengah cuba nak, orang kata nak bawa wak ni ke suatu tempat. Sebab itu dia menampakkan diri dia yang sangat cantik tu. Jadi mungkin kita terpikat dengan dia kan. Tapi mungkin selepas yang kali kelima tu tak menjadi, itu yang dia nampakkan rupa dia. Yang masa wak tu, wak cakap wak terkencing tu kan. Time tu wak memang tengah nak ikut benda tu. Sebab wak yang Mbah punya pengikut ni, Mbah punya peneman ni, dia nampak wak kenapa berdiri kat situ lama sangat kan. Sedangkan Mbah cakap dengan diorang ni, tengokkan yang dekat belakang tu, dia kata dia tengah berhenti tu. Tapi Mbah turun je kan. Dia tahulah benda ni memang akan jadi kan. Jadi Mbah turun je. Jadi yang pengikut dia tadi tu, Mbah punya anak murid lah senang kata kan. Anak murid Mbah ni, dia pergi dekat wak. Lepas tu wak terus lari balik naik ke atas. Dia kata itu yang time tu memang wak tak sedar. Wak lari, lepas tu wak naik atas pokok. Dia kata dah macam orang kata dah macam beruk dah, dia kata kan. Jadi anak muridnya Mbah tadi, dia pun terus orang kata ubatkan wak kan. Dia terus pergi dekat wak, dia tarik sampai ke ini, dia orang dah setelkan, bawa balik ke rumah. Dan bawa balik ke rumah apa semua. Dan masa tengah turun nak bawa balik ke rumah tu, bermacam-macam rupa jin-jin yang tak nak lepaskan wak, dia kata. Sebab dia kata wak ni ada, tak tahulah, orang kata darah kononnya darah pahlawan lah katanya kan. Darah pahlawan, darah manis ke apa, wak pun tak tahulah kata macam mana. Tapi berkaitan dengan darah ni jugalah. Daripada tu Bok cakap, dah, dia kata kau tak boleh ni, kau masih budak lagi kan. Kau tak boleh tahan lagi ni. Kau belum cukup macam budak-budak kampung yang lain. Sebab macam budak-budak kampung yang lain, diorang dah terbiasa dengan benda-benda macam ni. Jadi diorang boleh bawa ilmu ni. Tapi macam kita ni budak bandar kan. Kita ni budak bandar. Jadi bila terekspos dengan benda ni, yang kita sendiri yang jarang-jarang kita tengok, dan apatah lagi kita belajar, kita tak boleh nak bawa. Berat sangat-sangat. Daripada itulah Mbok cakap, dah, ini saya tak payah pergi dah. Tapi ada satu peninggalan yang dibagi dengan wak ni. Peninggalan tu adalah besi kuning. Besi kuning Besi kuning. Okey, jadi besi kuning ni ada banyak jenis.
Okey, ada banyak jenis, tapi salah satunya yang famous ni adalah yang bentuk oval. Okey, dan besi kuning ni ada sarang dia. Sarang luaran dia punya rumah ni, sarang ni dia bentuk macam roti jala tau. Dan dalam besi kuning ni, dalam tu macam ada lidi, dia macam ada jarum. Jadi jarum ni dia tak boleh keluar daripada besi kuning tu. Dan dia akan hilang kalau anda kata khadam tu dia pergi ke tempat lain. Itulah besi kuning. Jadi yang besi kuning ni masa Wak bangun tu, jadi Wak pun kita nak pergi tandaskan, nak mandi apa semua. Jadi Wak selit lah tangan ni dalam poket kan, dalam poket yang sebelah yang bukan terbakar tu lah, bukan sebelah kanan tapi sebelah kiri kan. Jadi Wak selit tengok kenapa ada benda ni kan, kenapa ada benda ni. Jadi dalam masa Wak pegang tu sangat panas. Jadi Wak cepat-cepat panggil Mbok cakap kenapa bawa pergi tandas, dia katakan mana kau dapat benda ni. Wak cakap tak tahu benda ni macam mana kan. Jadi Mbok pun bawa keluar benda tu, dan itulah benda tu pun dah orang kata ditanam lah. Benda tu pun ditanam, dan itulah orang kata kita tak menjadilah ilmu tu dekat Wak, tak boleh dibawa dengan Wak. Itulah dia. Satu perjalanan cerita yang macam-macam kita boleh dapat. Tapi Wak, function besi tu apa sebab ni diberi kepada Wak sebenarnya benda tu? Okey, function besi kuning ni adalah kononnya adalah untuk penjagaan ataupun senang kata khadam lah kan. Penjagaan kepada yang si pemegang dan kepada si keluarga, dan juga ada yang gunakan, mungkin kalau ada yang gunakan kepada yang lebih teruknya, benda ni dia jadikan santet. Okey, santet. Jadi Wak pun kita tak tahu kan masa time tu besi kuning yang Wak tahunya besi kuning ni adalah untuk penjagaan, tapi kita tak tahu masa time tu benda ni boleh bawa kepada yang lebih teruk kan. Jadi selepas Wak tahu beberapa tahun yang lepas Wak ada call dengan penjaga rumah kampung dekat sana lah, penjaga rumah kampung kita yang dekat desa tu. Wak ada call dengan dia, Wak cakap dengan dia, Wak teringat time tu sebab ada beberapa kejadian yang membuatkan Wak rasa macam okay, enough. Benda macam ni kita jangan bergantung kepada barang tau. Jadi Wak rasa macam okay, cukup. Jadi Wak call dengan kita punya penjaga sana, orang kata juru kunci lah. Juru kunci. Jadi juru kunci pun sebab kita betul ke nak buang ni, sebab time tu besi kuning, keris apa semua kita tanam dan kita simen tau dekat depan pintu tau. Okay. Depan pintu rumah itu, sebab rumah kampung kita orang ni jangan kata jiran-jiran lah, pencuri yang masuk pun tak boleh tau, tak berani. Apatah lagi jiran-jiran, terkecuali juru kunci. Sebab jiran-jiran kita yang cuba nak masuk, pernah beberapa kali orang kata datang nak menjenguk lah, nak tengok. Sebab time tu kan yelah Mbok pun dah tak ada kan, jadi kat rumah tu pun jarang sangat orang ada, sebab yang lain-lain anak-anak semua busy, sibuk kan. Ada jiran yang datang nak kadang-kadang nak sapu rumah ke apa, selalu diganggu, sangat selalu diganggu. Kadang-kadang ada yang sampai tak boleh, ada yang sampai kerasukan dekat situ. Okay, faham. Jadi besi barang-barang pusaka apa semua tu Wak cakap tak apa, keluarkan, lepas tu tolonglah hapuskan benda tu. Sebab benda ni kita di era zaman yang tak memerlukan benda ni, dan kita punya pemahaman kita pun bukan lagi ke arah kepada yang situ. Jadi Wak rasa benda ni tak ada kepentingan pun. Juru kunci tu bagi tahu, okey lah kalau macam tu kamu nak, tak apa, benda ni kita tak dia tak hapuskan, tapi dia simpan dekat mana tu saya tak sure. Cuma dia cakap dia simpan dekat tempat yang mana kita sendiri, kalau anda kata kita nak balik benda tu kan, kita sendiri kena pergi ambil benda tu, tapi dia kata sangat jauh.
jauh tu kita tak tahu mana kat mana dia pun tak bagi tahu kan. Sampai sekarang Wak pun kadang-kadang bercerita juga, kita throwback balik kan dengan mak ayah Wak ni, kat mana benda yang dia simpan, dia kata disimpan jauh tu. Itulah. Okey, satu kisah menarik kan. Kisah daripada Wak sendiri, Syuk. Okey Wak, jadinya konklusi yang real dia Wak gagal lah dalam ujian ni. Gagal, sangat-sangat gagal. Dan selepas itu dah tak ada tuntut lagi dah. Selepas itu ada menuntut lagi, ada menuntut lagi. Cuma itu dia berlainan cerita lah daripada yang ini. Faham. Dia masa awal-awal Wak ambil emas tu sebenarnya dah uji dulu dah kena. Betul. Kan? Memang betul. masa tu memang tak diberi tahu lagi yang apa yang jadi kat dalam ni semua ujian. Kan? Tapi sebenarnya dah terambil. Alamak, time tu aku cakap ni dah kantoi ni. First dah gagal lah. Betul. Sebab lepas yang masa terbakar tu kan, Wak rasa macam alamak, ini macam mana ni kan. Kita pun rasa macam aku dibodoh betul lah kan. Betul ni memang kan, orang kata kata-kata busuk je macam tu kan. Itu pasal lah mungkin sampai ke hari ni Wak pun berfikir kan, mungkin time tu yang sosok lelaki yang datang dekat Wak tu, mungkin dia bertanya Wak tentang betul ke nak teruskan ni. Mungkin disebabkan yang tadi tu Wak ambil emas tadi tu. Betul. Sebab dia nak tengok juga Wak jujur ke tak kan. Betul. Tapi disebabkan itulah kita tak kita gagal dengan ujian tu, habislah. Yalah, habis kita kat sini dengar mungkin apa ni, dah tahu ujian pun ambil juga. Sebab kita tak ada kat tempat Wak masa tu kan. Siapa tak nak kan. Kau dah tengok emas kat depan mata kau kan, kau pula dah membayangkan macam-macam kau nak beli. Betul. Sebab kita pun tahu kita ni manusia yang ada nafsu. Jadi dia tahu benda-benda macam ni adalah semua ujian. Kau leka sikit memang kau lalai. So Wak, cerita yang menarik. Wak ada tak nasihat sedikit lah untuk viewer kita pada malam ni? Ada nasihat untuk viewers ni. Kita ambil daripada Wak, ambil ni daripada Jawa ya. Okay. Wak akan transferkan lah nanti. Jadi ojo lali saben ari eling marang Pangeran Nira. Jalaran sejatine sira iku tansah katungon Pangeran Nira. Yang bermaksud jangan lupa setiap hari untuk mengingat Tuhan, sebab hakikatnya engkau selalu dijaga dengan Tuhan. Jadi bermacam mana pun sekali ilmu yang kita ambil dalam dunia ni untuk kekebalan diri ataupun untuk penjagaan diri ataupun dan lain-lain, kena ingat ilmu yang kita ambil tu bercanggah ataupun tidak dengan agama kita ni. Sebab itulah yang tadi kita kena ingat, hakikatnya diri kita ni dijaga dengan Tuhan oleh Allah dan bukan dengan makhluk-makhluk yang lain ni. Itulah sedikit nasihatnya. Okay. Kepada aku sendiri apa yang aku boleh ambil kalau lah apa ni, Wak diberi ujian macam tu kan. Sebenarnya kita manusia ni diuji tanpa kita sedar pun. Apa contohlah, kalau kita tak jumpa emas tapi kita jumpa orang susah kan, itu sebenarnya ujian juga untuk kita. Jadi orang kata kalau aku buatlah apa segala amal kebaikan, sebab ada yang mati. Betul. Dan aku sendiri, aku terus terang aku menarik cerita Wak ni sebabkan kita belajar satu budaya dan dengan ada bahasa Indonesia Jawanya. Aku teringin sebenarnya nak ada caller daripada Indonesia sendiri, tahu tak? So bila ada bahasa Jawa, dia orang kata mengingat kita ni serumpun sebenarnya. Vibe lain lah. Aku tahu Jawa ni nombor 1 sampai 10 je. Letter lain semua aku tak tahu. Aku tahu khabar dia. Aku Cici Loro Telu 4 5 6 7 8 9 10. So cerita Wak untuk korang semua ni, dia mengajar banyak benda tentang budaya, amalan orang-orang dahulu dan juga agama. Aku sendiri pun tak tahu agama apa tadi. Apa tadi Wak? Kapitayan. Kapitayan. Agama Kapitayan sini aku tak tahu. Ini first time aku seumur hidup aku dengar ada agama Kapitayan. So ini benda-benda ni semua
yang disampaikan oleh Wak untuk korang semua mengetahui tentang apa yang ada dekat dunia ni, apa ilmu budaya. Bukanlah kita nak ajar kau benda yang bukan-bukan, tak. Bukan nak ajar kau pergi gua nak duduk bertapa, bukan. At least korang belajar something. Macam ni lah kita something. Oh, ada agama sebelum Hindu lagi untuk orang Jawa ni, Kapitayan. Korang tahu benda ni, sedangkan aku sendiri tak tahu. So korang belajar juga pada video kali ni. Jadinya harap korang jangan bising-bising sangat dengan komen-komen ni, okay? Belajar, ambil benda ni pengajaran, pengalaman, ilmu budaya. Ya, betul. Itu paling penting. Kata ni lah, cakap yang baik-baik je lah. Betul. Kan? Alright, terima kasih sekali lagi kepada Wak kerana sudi berkongsi dengan kami, tak lekang dengan kami punya permintaan ni kan. Nanti kita nak minta lagi ni Fiz. Dengan cerita ada yang lain sikit tapi menarik juga. Ya, betul. Dan terima kasih juga pada para penonton kerana sudi mendengar dari awal sehingga habis. Jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana subscribe, thank you so much. Jumpa anda pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.